ruang yang ada ini, bagaimana Abang Mat merasakan peluang UMNO dan juga peluang Pakatan Harapan yang boleh didapati di PRN Johor kali ini? Sebelum pergi ke PRN Johor, saya melihat dengan penuh cemas perkembangan politik di Malaysia. Kita membina negara sejak tahun 55. Kita menerima sistem demokrasi, iaitu parti-parti politik bertanding dalam pilihan raya. Siapa yang majoriti dapat kerusi, merekalah yang akan memerintah. Kita tahu di peringkat awal dulu parti haluan kiri dan parti Islam lah yang menjadi pencabar kepada perikatan. Tahun 55 PAS menang 1, dan kemudiannya diikuti dengan pilihan-pilihan lepas itu tahun 59, tahun 64, tahun 69 dan seterusnya. Demokrasi yang dibina pada tahun 55 sebelum merdeka lagi hancur tahun 2020. Ini perkara besar yang perlu dilihat oleh rakyat. Bukan soal siapa menang dalam pilihan raya Melaka, pilihan raya Johor itu. Itu adalah cetusan daripada kehancuran demokrasi pada tahun 2020. Saya ambil 1-2 contoh saja, aku nak ulas ini kena panjang lah. Tahun 78, selepas berlaku darurat 3 bulan di Kelantan, berlaku pilihan raya. PAS menang 2 kursi saja. Dan kita ahli PAS tidak mengamuk waktu itu. Kita terima keputusan rakyat. Tahun 90 pula, pilihan raya lagi berlaku. Kelantan BN dapat 0. Ya, betul. Dan mereka terima keputusan itu. Begitulah yang seterusnya berlaku dalam pilihan raya, iaitu kita daripada saya waktu itu pemuda PAS dan kemudian sampai ke timbalan presiden. Bila kita berceramah, kehadiran puluhan ribu. Betul. Tapi bila datang pilihan raya, kalah. Allah. Kita terima keputusan yang dibuat oleh rakyat. Kalau tidak ada kesempurnaan dalam pilihan raya, kita gerakkan bersih. Supaya ia jadi lebih adil dan lebih sempurna. Apa yang berlaku 2018, satu perkara yang paling pelik, iaitu rakyat memilih secara demokrasi, tetapi ada golongan yang tidak mau terima keputusan demokrasi itu. Inilah yang menghancurkan sistem demokrasi di Malaysia melalui gerakan Sheraton. Yang mengherankan saya, kenapa PAS boleh terlibat, parti lama saya. Sedangkan mereka tahu ambil alih kuasa dengan perpindahannya wakil rakyat kepada parti-parti itu amat dibenci oleh PAS, amat dibenci oleh Tunku Nik Aziz. Tapi kita lihat mereka bersekongkol dalam gerakan Sheraton untuk merampas kuasa dan menidakkan keputusan rakyat. Kalau saya berkata, kalau berlaku di negara Eropah, juta rakyat akan keluar ke jalan raya untuk mempertahankan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Tapi bila berlaku peristiwa Sheraton, maka kita lihat suasana politik Malaysia tak akan berlaku stabil lagi, sehinggalah dia mengambil masa kembali untuk membetulkan keadaan ini. Salah satunya parlimen yang akan bersidang bulan depan ini. Di antaranya kita minta supaya diluluskan Akta Lompat Parti. Karena kestabilan ini penting. Saya selalu ulang sebut, mereka yang hilang kuasa macam saya dan rakan-rakan yang lain, kami masih ada allowance, masih ada lah wang sikit sebanyak untuk hidup. Mereka yang ambil alih kuasa dapatlah jadi menteri, dapat semua, mungkin dapat projek dan sebagainya, wallahu alam. Tapi yang akan menderita jangka panjangnya rakyat apabila kerajaan tidak stabil. Ini yang membimbangkan kita. Bukan siapa menang di Melaka, bukan siapa menang di Johor. Kerana itu kepincangan sedang berlaku dan kepincangan ini bertambah-tambah. Sebab itu nak membalikkan proses demokrasi ini, saya yakin ianya mengambil masa. Sekarang indeks keamanan, indeks rasuah, semuanya meningkat begitu mendadak. Dan yang kita heran, PAS berada dalam kerajaan, judi pun bertambah, rasuah bertambah. Saya tak tahu peranan apa mereka buat dalam kerajaan. Inilah yang paling pelik sekali yang berlaku. Indeks rasuah naik sebelah mata. Daripada tanggal 51 sekarang naik ke tanggal 62.
Kita boleh bercakap, kita merintah dengan baik dan sebagainya. Kita merintah, bukan kita sendiri yang memberi markah. Yang memberi markah orang lain. Ada badan-badan antarabangsa. Berbagai-bagai badan yang mengukur kita. Dan orang melihat sekarang Malaysia sedang ketinggalan. Terutama dalam bidang memerangi rasuah. Ada rasuah ni, saya ingat lagi saya nak panjangkan sikit lagi. Itu menarik. Saya suka idea cara Abang Mat lontarkan kat sini. Cuma itulah Abang Mat, dari segi konteks pemikiran rakyat tu utama dia. Walaupun dalam kebejatan begini, hal rasuah kita sebut lagi sekali, bagaimana pentadbiran negara dengan indeks yang pelbagai, fakta-fakta disusun begitu banyak dan nampak serta jelas. Tapi pemikiran rakyat, saya bukan apa, kadang-kadang teringat macam tu lah. Ya, orang mungkin kalau katanya nak ikut apa-apa pun ikut Tok Guru katanya. Kalau Nabi ikut kanan, Tok Guru ikut kiri, ikut Tok Guru. Jadi pemikiran-pemikiran, saya tak sebut, minta maaf cakap kalau penonton, dia satu pemikiran yang merasakan fakta tu tidak penting, tapi yang penting kena ikut apa yang pemimpin mereka buat. Dia pilihan raya Malaysia ni masih ada di tahap kadang-kadangnya pengundi kita. Ya, nak salahkan mereka pun payah juga. Mereka orang miskin, orang kampung dan sebagainya. Mereka lihat apa yang mereka dapat di hadapan mata. Indeks-indeks ni kadang mereka bukan mengambil sangat hal-hal itu. Dan sekarang ini kita lihat hasil daripada kerajaan yang lemah ini. Kita lihatlah berlaku kelemahan yang bertambah-tambah. Yang paling orang kampung rasai sekarang soal telur ayam yang naik harga. Ayam, bahkan ada beberapa tempat Kentucky fried, dia tak boleh buat perkataan chicken. Asal pula? Kerana ayam tak ada. Dia jadi Kentucky fried. Dia jadi Kentucky fried saja. Dia boleh fried benda-benda yang lain. Jadi kenapa penternak ayam ni mengurangkan ternakan mereka? Sebab katanya harga makanan ayam itu terlalu tinggi. Kenapa jadi begitu? Kenapa pihak kementerian tidak memikirkan secara serius hal ini? Itu hal-hal rakyat yang hadapi. Tetapi kita tahu selalunya di cover hal-hal ini dengan isu perkauman. Kauman, misalnya apa ni, muda, amanah, ciptaan DAP. Itulah tu. Saya kalau tuduhan tu datang daripada PAS, saya cukup heran. Kerana tahun 2008 hingga 2013, Tok Guru Nik Azli dan Tok Guru Jahdi dituduh terompah kapal seng, terompah Lim Kee Siang, dan disebarkan poster mereka itu terompah DAP. Jadi tuduhan itu dibuat oleh musuh PAS lah. Sekarang PAS pula buat tuduhan itu gunakan peluru yang sama. Bagi saya PAS lebih teruk daripada UMNO yang mereka serang dulu lah. Sekarang ni mereka dah tak ada apa prinsip dah sekarang ni. Saya pun heran lah. Walaupun bekas parti saya pun rasa pelik bin ajaib apa yang berlaku itu. Karena mereka tahu bahawa serangan perkauman ini memang digunakan itu lebih mudah untuk memancing, supaya khasnya orang Melayu terus menyokong parti pemerintah, karena kononnya bahaya DAP.